Pen Borneo Highway. Benarkah penantian 50 tahun berakhir? Mari kita eksplor bersama. Lebuh Raya Pen Borneo, juga dikenali sebagai Lebuh Raya Trans Borneo, adalah satu rangkaian laluan persekutuan yang pada awalnya menghubungkan Sarawak, Brunei dan Sabah. Di bawah projek pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo, pembinaan jalan 4 lorong dirancang untuk dilaksanakan, termasuk lorong memotong di setiap kilometer. Sepanjang Lebuh Raya Pen Borneo, jaringan jalan ini tidak akan dikenakan sebarang tol. Perasmian projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak dilakukan pada 31 Mac 2015. Kerja-kerja dimulakan bagi fasa 1, seterusnya akan ke fasa 2 serta 3 dan dijangka siap sepenuhnya menjelang tahun 2022. Di Sabah pula, perasmiannya dilakukan pada 24 April 2016 dan dijangka siap sebelum Disember 2021. Pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo merupakan pelengkap jaringan Lebuh Raya Sabah dan Sarawak dengan matlamat sebagai pembinaan jalan raya lebih selamat dan selesa. Lebuh Raya Pen Borneo akan turut dihubungkan ke rangkaian jalan raya di Kalimantan, Indonesia yang dikenali sebagai Lebuh Raya Trans Kalimantan. Jajaran di Indonesia menghubungkan Pekan Tebuduk di Sarawak dengan Bandaraya Pontianak di Indonesia dan Kalawakan di Sabah dengan Semanggaris di Indonesia. Menurut laporan nstp.com.my tanggal 1 April 2018, Lebuh Raya Pen Borneo akhiri penantian 50 tahun. Selepas 50 tahun menunggu, impian penduduk Sabah dan Sarawak bakal memiliki lebuh raya moden merentasi kedua-dua negeri terbesar di Malaysia ini bakal terlaksana dalam tempoh kurang 5 tahun. Menjangkau jarak kira-kira 1089 km bermula dari Teluk Melano, Sematan Sarawak, iaitu titik paling selatan Kepulauan Borneo, ke lawas membabitkan peruntukan sebanyak ringgit Malaysia 14.2 bilion. Lebuh raya ini disifatkan sebagai projek kejuruteraan terhebat di Kepulauan Borneo, malah ia turut mencipta sejarah sebagai projek lebuh raya 4 lorong pertama dibina tanpa tol. Pen Borneo akan menjadi sebagai agen perubahan yang berupaya membawa perubahan dan pembangunan terutama di kawasan pedalaman dan luar bandar, sekaligus memberi impak positif kepada sosio-ekonomi rakyat. Ia adalah sebahagian daripada usaha merapatkan jurang pembangunan antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak dan diyakini dapat disiapkan mengikut jadual. Di Sarawak, 11 fasa projek itu sedang giat dilaksanakan, dengan kebanyakannya membangkitkan proses menaik taraf jalan persekutuan daripada 2 kepada 4 lorong. Manakala projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah membangkitkan 35 projek kerja bernilai RM12.8 bilion mencakupi 7 fasa yang sedang dilaksanakan ketika ini. Ia turut membabitkan pembinaan jambatan penghubung selain kemudahan berkaitan yang diperlukan bagi rangkaian lebuh raya seperti kawasan rehat dan rawat RNR. Menurut laporan beritaharian.com tanggal 23 November 2017, laluan baharu Pen Borneo hubungkan Brunei Limbang. Malaysia dan Brunei bersetuju menyelesaikan isu imigresen bagi memudah dan memendekkan masa perjalanan, menghubungkan negara Brunei dengan Sabah dan Sarawak dengan hanya perlu melalui sekali pemeriksaan imigresen bagi perjalanan sehala. Antara yang dipersetujui ialah penambahan laluan baharu menghubungkan Bandar Seri Begawan dan Limbang di Sarawak, manakala laluan ibu negara Brunei ke Miri. Pelaksanaan laluan baharu akan memendekkan masa perjalanan di samping memudahkan perhubungan dan merancangkan ekonomi penduduk Brunei serta rakyat Malaysia di Sabah dan Sarawak. Namun, tanggal 4 September 2018, menurut SarawakNewsNetwork.com, Sultan Hassanal Bolkiah terima perubahan laluan Pen Borneo. Sultan Hassanal Bolkiah menerima perubahan laluan lebuh raya Pen Borneo tanpa memasuki negara Brunei Darussalam setelah dijelaskan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir telah mengemukakan pendapatnya bahawa projek Pen Borneo memerlukan
kos yang besar serta isu imigrasi di antara dua buah negara ini pasti mengalami kesukaran untuk dilaksanakan, jelas beliau. Justru, jelas beliau lagi, projek ini tetap akan diteruskan, tetapi tidak akan mengikut perancangan asal yang merentasi negara Brunei Darussalam. Penerimaan Sultan Brunei terhadap keputusan ini turut difahami oleh baginda kerana kekangan yang dihadapi Malaysia. Tun Dr. Mahathir mengambil kira akan hal kos penjimatan massa dan tidak perlu melakukan pemeriksaan dari Sabah ke Sarawak yang merentasi negara Brunei serta perlu melakukan pemeriksaan sebanyak 12 kali dan ia merupakan satu hal yang agak rumit. Perkara ini disambut baik oleh Eksekutif Negeri Sarawak seperti dilaporkan nstp.com.my tanggal 5 September 2018, jajaran baharu jimatkan masa kos pembinaan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Jemut Masih menyatakan projek itu perlu diteruskan tanpa perlu merentasi negara jiran seperti rancangan asal dan ia sangat praktikal. Bagi Masih, keputusan itu mampu memberi banyak manfaat kepada masyarakat pedalaman dan luar bandar di negeri Sarawak kerana membuka akses perhubungan ke kawasan berkenaan. Beliau menambah, kita melihat potensi jajaran baru ini bermula dari Marudi terus ke Long Terawan Baram, seterusnya disambungkan ke Taman Negara Mulu. Sekiranya cadangan asal itu diteruskan, ia bukan sahaja mendatangkan beban kewangan kepada kerajaan, malah pasport pengguna laluan pun perlu dicop sebanyak 16 kali untuk perjalanan ulang-alik dari Sarawak ke Sabah. Jajaran baharu sepanjang 250 km itu membabitkan kos kira-kira ringgit Malaysia 3.5 bilion, jauh lebih rendah berbanding jajaran asal jika ia dibina merentasi negara Brunei Darussalam. Ini tentunya memberi manfaat kepada penduduk di pedalaman dan luar bandar di sepanjang jajaran direntasi lebuh raya ini. Seterusnya, membantu memperkasakan sosioekonomi setempat, katanya. Oleh yang demikian, menurut laporan nstp.com.my tanggal 2 November 2018, Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kerja Raya memberi jaminan meneruskan pelaksanaan projek lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, ia tertakluk kepada kajian rasionalisasi kos projek berkenaan, kata Lim Kuan Eng, Menteri Keuangan ketika membentangkan belanjawan 2019 di Dewan Rakyat. Lebuh raya sejauh 2,325 km menyediakan laluan 4 lorong 2 hala itu dijadualkan siap pada tahun 2022. Projek itu dibiayai kerajaan pusat dengan kos anggaran ringgit Malaysia 29 bilion. Walaupun begitu, kemaracauan pemimpin tetap berlaku, entah apa dan kenapa. Menurut laporan nstp.com.my tanggal 13 Disember 2018 yang bertajuk Kekalkan Jajaran Asal Lebuh Raya Pen Borneo, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan meminta kerajaan pusat mengekalkan jajaran asal projek lebuh raya Pen Borneo merentasi Brunei Darussalam yang disifatkan mampu memperkukuhkan hubungan kedua-dua wilayah, terutama dalam konteks perdagangan dan ekonomi. Selain itu, katanya, dapat menjimatkan kos pembinaan lebuh raya itu berbanding jajaran baru yang dicadangkan dan memudahkan pemasaran produk hasil negeri Sarawak. Sedangkan Kerajaan Persekutuan menyatakan berlaku penjimatan kos jika tidak merentasi negara Brunei Darussalam. Bagi pendapat saya, lebih baik memiliki jajaran lebuh raya di negara sendiri berbanding perlu merentasi negara lain kerana rakyat perlu mematuhi polisi dan perundangan negara terbabit. Sedangkan pada hakikatnya, majoriti warga Brunei yang keluar berkunjung ke Limbang atau Lawas dan bahkan Miri bukan sebaliknya, terutama sekali musim cuti dan hujung minggu. Jadi di mana rasionalnya hubungan dagang antara kedua-dua pihak memberi kelebihan kepada penduduk terbabit jika jajaran asal dikekalkan? Sedangkan jalan raya sedia ada sudah memadai. Bagaimana pula dengan nasib penduduk pedalaman yang tidak terakses dengan jalan raya? Itu juga perlu diambil perhatian. Makanya jajaran baru itu lebih praktikal. Dalam pada itu, menurut laporan harian Metro.com tanggal 20 Februari 2020,
Pen Borneo, Sarawak dijangka siap Ogos 2022. Menteri Kerja Raya Barubian menyatakan bahawa projek Lebuh Raya Pen Borneo Sarawak sepanjang 786.41 km yang mula dibina pada Oktober 2015 dijangka siap sepenuhnya menjelang Ogos 2022 berbanding tarikh asal Jun tahun depan. Beliau menyatakan sebelum ini PDP menetapkan projek berkenaan siap pada 30 Jun 2021. Beliau menambah anggaran penjimatan bagi projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak berdasarkan perbezaan keseluruhan kos pembangunan di antara model rakan pelaksana projek dengan kaedah konvensional adalah sebanyak ringgit Malaysia 2.65 bilion. Melalui kaedah konvensional yang menjadi hala tuju baharu projek ini, anggaran kos pembangunan keseluruhan adalah ringgit Malaysia 18.992 bilion dengan mengambil kira kos PDP iaitu rakan pelaksana projek sehingga penamatannya pada 20 Februari 2020. Justru menurut laporan beritaharian.com tanggal 6 Januari 2020 bertajuk Projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah catat kemajuan fizikal 22%. Kementerian Kerja Raya memaklumkan pembinaan Lebuh Raya Pen Borneo Sabah setakat 31 Disember yang lalu mencatat kemajuan fizikal 22% secara keseluruhan bagi 12 pakej asal dan akan siap sepenuhnya secara berfasa selewat-lewatnya Jun 2023. Kementerian itu dalam kenyataan menyatakan bahawa 3 pakej tambahan yang baru juga dijangka siap akhir tahun 2023. Di samping komitmen untuk meneruskan 15 pakej projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah itu, kerajaan juga telah meluluskan projek membina Lebuh Raya Trans Borneo menghubungkan Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Fasa 1 projek itu menghubungkan Kelabakan Sabah dengan Simanggaris Indonesia dan akan dilaksana tahun ini dengan kos ringgit Malaysia 600 juta. Sebagaimana projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak, kos pelaksanaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sabah juga jalan lain di kedua negeri itu akan ditanggung sepenuhnya oleh Kerajaan Persekutuan. Akhirnya, berpandukan maklumat terkini dari thestar.com.my, Sarawak portion of Pen Borneo to start this year. Kerajaan Persekutuan akan memulakan semula kerja-kerja pembinaan bagi porsi Sarawak untuk Lebuh Raya Pen Borneo fasa kedua di bahagian utara tahun ini, iaitu dari Miri ke Lawas, kata Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof. Dari Lawas akan menghubungkan Limbang, Marudi dan beberapa kawasan pedalaman, dan fasa kedua ini. Fasa pertama menelan belanja sebanyak ringgit Malaysia 16 bilion dan kini sebanyak 51% siap, tetapi ketinggalan 11% daripada jangkaan jadual asal iaitu sebanyak 62%. Justru, kerajaan menjangkakan projek bagi fasa pertama dapat disiapkan pada tahun 2022 atau awal 2023. Di Sabah pula, kemajuan kerja-kerja pembinaan ketinggalan jauh sebanyak 30% berbanding jadual asal yang menghadapi masalah serupa yang dihadapi di Sarawak. Namun begitu, Fadilah memberi jaminan bahawa Kerajaan Persekutuan komited untuk meneruskan 15 pakej kerja yang menelan belanja sebanyak ringgit Malaysia 10.12 bilion dengan kerjasama kementeriannya dengan JKR Sabah bagi memastikan kelancaran implementasi projek tersebut. Sejak 6 tahun yang lalu, pencapaian pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo tidak mencapai pun 50% siap. Maka itu, apa benar penantian 50 tahun itu akan berakhir? Sedangkan jika dibandingkan dengan Indonesia di bawah pemerintahan Insinyur Jokowi, banyak projek mega yang telah beliau rancang mampu dikerjakan dan disiapkan mengikut jadual. Ini dibuktikan menerusi laporan ekonomi okezone.com bertarikh 23 Februari 2017 lalu yang bertajuk sejak 2014 Presiden Jokowi sudah bangun dan operasikan tol sepanjang
1.114 km. Maknanya, hanya dengan berbekalkan masa 3 tahun, Presiden Jokowi mampu membangun jalan sepanjang 1.114 km. Menurut laporan tersebut, pembangunan infrastruktur menjadi program utama yang digalakkan oleh Presiden Jokowi selama masa pemerintahannya. Ia merupakan salah satu proyek infrastruktur yang terus digenjot adalah pembangunan jalan tol di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, menurut laporan DW.id, tanggal 21 Jun 2019, Jokowi targetkan jalan tol mencapai 5.400 km sampai 2024. Ini bermakna Presiden Jokowi memiliki visi berfokus dan jelas dalam usaha memenuhi aspirasi Pancasila negaranya, yakni kesamarataan sosial dengan membangun infrastruktur di pelbagai wilayah di Indonesia. Bukan saja jalan tol, bahkan bendungan air untuk irigasi pertanian dan persawahan, serta penjanaan elektrik juga beliau bangunkan. Menurut laporan tersebut, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana siapkan anggaran sebesar 70 miliar dolar Amerika Syarikat untuk membangun jalan tol di seluruh Indonesia. Ditargetkan pada tahun 2024, jalan tol di Indonesia akan membentang sepanjang 5.400 km. Malah menurut laporan medcom.id tanggal 20 Oktober 2020, 9 proyek jalan tol rampung dalam 1 tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol di seluruh pelosok tanah air dikerjakan untuk mempercepat ekspansi ekonomi. Meski di tengah pandemi COVID-19, menurut laporan tersebut, Jokowi ingin pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol tetap berjalan. Ia tak mau pembangunan Indonesia semakin tertinggal. Karena memang posisi infrastruktur di negara kita masih sangat tertinggal dibanding negara-negara lain, kata Jokowi. Pembangunan infrastruktur jalan tol di sejumlah daerah diyakini dapat menjadi penghubung untuk menunjang kegiatan usaha dan memudahkan transportasi masyarakat. Dalam pada itu, ketika pandemi COVID-19 pun, kerja-kerja pembinaan infrastruktur tetap berjalan di Indonesia. Malah, Presiden Jokowi telah menyasarkan untuk meneruskan pembinaan jalan tol sepanjang 340 km dengan total keseluruhan sejauh 820 km pada tahun 2021. Ini bersesuaian dengan laporan CNN Indonesia tanggal 23 Desember 2020. Pemerintah ingin bangun jalan tol baru 340 km pada 2020. Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 340 km pada tahun 2021 mendatang. Dengan target itu, pemerintah menargetkan total panjang jalan tol mencapai 820 km tahun depan. Pembangunan jalan tol masuk dalam program infrastruktur konektivitas. Selain tol, pemerintah juga menargetkan pembangunan jalan nasional baru pada 2021 yaitu sepanjang 1.420 km. Jadi, bagaimana pula dengan proyek Lebuh Raya Pen Borneo? Apakah sebenarnya matlamat utama pembinaannya? Dan apakah benar penantian 50 tahun itu benar-benar akan berakhir sebelum 2023? Atau Lebuh Raya Pen Borneo akan merentasi penggal baharu dan dijadikan tunggangan bagi round ketiga? Jika tidak, apakah masalah dan di manakah masalahnya? Sedangkan Indonesia mampu, kenapa tidak kita? Sama-sama kita saksikan di bagian kedua Pen Borneo. Benarkah penantian 50 tahun berakhir? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share kepada rakan-rakan sahabat sekalian. Jika tak dapat sedekah material fizikal, cukuplah dengan sedekah ilmu dan informasi.